Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami Kumpulan Freedom akan membawakan video dengan cara yang lebih santai namun dengan topik yang agak berat. Dan topik pembawaan kami pada kali ini adalah kebebasan bersuara antara hak dan tanggungjawab. Baru-baru ini terdapat demonstrasi besar-besaran dan juga perhimpunan aman yang membabitkan seluruh negara. Sebagai contoh yang terdapat di Malaysia iaitu Perhimpunan Aman yang membabitkan warga Malaysia yang mengkritik pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Di luar negara, terdapat demonstrasi besar-besaran yang menentang penggunaan topeng penutup muka sebagai peranti untuk mencegah COVID-19. Jika kita lihat, kesemua individu-individu ini menggunakan alibi kebebasan bersuara untuk menjustifikasikan tindakan mereka. Jadi, apakah itu sebenarnya kebebasan bersuara ataupun yang kita panggil sebagai freedom of speech ataupun freedom of expression? Jadi, kita berbalik semula pada sistem yang diamalkan di Malaysia. Sistem demokrasi yang diamalkan Malaysia berdasarkan Perlembagaan Malaysia Perkara 10-1A menyatakan bahawa setiap rakyat berhak menyuarakan pendapat, mengemukakan cadangan dan hujah untuk membentuk dasar-dasar dan juga undang-undang di negara Malaysia. Dan hak ini dibenarkan dan diberikan kepada semua rakyatnya. Tidak kiralah anda seorang cikgu, anda seorang pelajar universiti, anda seorang penunggang assignment, anda seorang pensyarah, anda seorang doktor sekalipun, anda berhak untuk menyuarakan pendapat anda untuk membentuk negara yang lebih telus, ikhlas, jujur dan juga amanah. Jadi, apakah perkara-perkara dan batas-batasan limitasi? Kita perlu fahami dulu perkara ini supaya kita boleh tahu hak-hak dan juga tanggungjawab yang dibebankan kepada kita. Perlembagaan Malaysia Perkara 10-4 menyatakan bahawa kita tidak boleh menyentuh isu-isu sensitiviti seperti isu perkauman dan juga isu agama. Jangan persoalkan tentang agama Hindu, Buddha, Cina, Islam, Kristian dan sebagainya. Jangan persoalkan tentang budaya orang India, orang Cina, orang Melayu, orang Asia dan sebagainya. Perkara itu bukan perkara yang patut dibuat permainan kerana pada 13 Mei 1969 berlakunya peristiwa berdarah dan kita tidak mahu mengulangi sejarah hitam yang sama. Apakah yang perlu kita perhalusi dalam memahami konteks hak dan juga tanggungjawab kebebasan bersuara? Kita perlu melihat sendiri dalam konteks beragama. Agama Islam merupakan agama rasmi di Malaysia meskipun agama lain dibenarkan dianuti. Islam telah menggariskan beberapa garis panduan untuk memberi panduan kepada mereka-mereka di luar sana untuk mengamalkan kebebasan bersuara selari dengan Islamiah. Jadi apakah perkara-perkara yang telah digariskan oleh Islam? Pertama, perkara-perkara untuk kita berbahas, untuk kita berhujah, untuk kita memberi cadangan ataupun untuk kita menyuarakan pendapat haruslah berfokuskan untuk yang pertama, untuk mendatangkan kebaikan, manfaat dan juga kemaslahatan kepada masyarakat, komuniti, individu ataupun negara. Yang kedua, perkara-perkara itu mestilah berasaskan untuk menentang perkara-perkara yang mungkar, yang buruk, yang jahat, yang keji dan juga yang hina. Yang ketiga, perkara itu mestilah tidak ragu-ragu dan juga tiada fitnah yang timbul kepadanya. Maka, jika anda ingin menyuarakan pendapat anda, pastikan anda mempunyai fakta, mempunyai hujah, mempunyai alibi dan bukti yang kukuh untuk menyokong anda, bukan sekadar mengikut hawa nafsu dan juga emosi perasaan duka lara anda semata-mata. Yang keempat, tidak kira anda agama apa pun, selagi mana anda berpegang teguh pada konsep ingin mendapatkan kebaikan dan juga ingin memusnahkan keburukan, maka ia dibenarkan. Dan itulah konsep-konsep asas agama Islam berkenaan dengan perspektif kebebasan bersuara. Maka adakah menjadi masalah kepada penganut agama lain? Jawapannya tidak. Kerana dalam konteks Islam, perkara yang dipertimbangkan dan perkara yang ingin ditekankan adalah untuk mendapatkan kebaikan dan juga untuk menghindarkan keburukan. Jadi tiada masalah kepada mana-mana penganut agama, tidak kiralah anda daripada penganut Kristian, penganut Buddha maupun penganut Hindu. Apakah hak-hak dan tanggungjawab kebebasan bersuara terhadap empunya badan? Hak-hak yang perlu anda tahu adalah setiap mereka dibenarkan untuk menyuarakan pendapat masing-masing. Tidak kira maupun anda merasakan pendapat anda itu sekecil-kecil zarah sekalipun, anda dibenarkan menyuarakan dengan syarat perkara itu tidak menjejaskan dan memberi kemudaratan. Anda berhak untuk menentukan dasar-dasar dan undang-undang kerajaan dan negara pilihan raya. Salah satu contoh yang paling mudah, yang paling dekat dengan hati rakyat Malaysia. Seterusnya, anda berhak untuk menyuarakan suara anda jika anda dapati terdapat berlaku penyelewengan,
berlaku pencemaran, berlaku kemungkaran dan berlaku maksiat secara terang-terangan tanpa perlu anda mengintip-intip. Anda tiada kuasa melebihi sesiapa pun dan kuasa-kuasa ini adalah sama rata, tidak kira bangsa dan juga tidak kira agama serta status hierarki anda. Apakah tanggungjawab anda? Yang pertama, dalam waktu anda menyuarakan suara anda, pastikan anda tidak mengeluarkan kata-kata kesat, caci makian dan juga kata-kata hinaan yang menunjukkan anda ini manusia yang tidak bertamadun, menunjukkan keterampilan yang bagus, bukan dengan cara caci dan maki. Itu tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua, gunakan saluran yang betul untuk memberikan hujahan, pendapat dan juga kata-kata semangat ataupun suara anda. Di luar sana, terdapat saluran yang betul, anda tinggal perlu cari dan juga gunakan secara optimum. Yang ketiga, anda perlu bertanggungjawab ke atas setiap perkara-perkara yang anda ucapkan, ungkapkan dan yang anda debatkan. Maka, secara konklusinya dapatlah kita simpulkan, kebebasan bersuara itu bukanlah sesuatu perkara yang boleh dibuat sebagai permainan. Ia mempunyai nilai-nilai asas dan juga menjamin sistem-sistem yang diamalkan di Malaysia sendiri. Jika kita sebagai rakyat Malaysia tidak memahami konteks dan dasar kebebasan bersuara yang diamalkan di Malaysia, maka dikuatiri akan rosak dan punah dan juga berlakulah polemik di antara rakyat-rakyat dan komuniti masyarakat di Malaysia. Antara hak dan tanggungjawab perlulah kita seimbangkan dan perlulah kita fahami nilai-nilai dan visi-visi serta dasar-dasar yang terdapat di dalamnya. Dan sebelum kita melaburkan tirai, ayo kita lihat sendiri kumpulan Freedom di luar sana, bagaimanakah refleksi mereka dan apakah cabaran-cabaran mereka dalam menyiapkan tugasan ini. Jadi pada pandangan saya, kalau mengikut pada perlembagaan sendiri pun, hak bersuara itu memang ada pada rakyat Malaysia selagi itu tidak menyentuh bab-bab yang sensitif, contohnya isu politik, perkauman ataupun juga bab agama. Jadi pada pandangan saya, nilai ataupun pengajaran yang saya dapat dekat sini, semua orang ada hak untuk bersuara. Apa yang mereka tidak puas hati, apa yang mereka ingin cakapkan, mereka boleh suarakan pada tempat yang betul. Tapi kita tidak bolehlah menghasut orang untuk menerima pendapat kita. Okay? Dan itulah menjadikan sebuah negara itu menjadi lebih harmoni jika kita ada pendapat yang masing-masing. Okay? Kerana Nabi kata sendiri, semua orang sudah bersabda bahawa perbezaan pendapat itu adalah iman. Jadi cabaran sepanjang saya membuat video ataupun tugasan yang diberikan ini adalah antaranya berkenaan dengan line internet lah. Okay, semenjak PKP ini saya pun berada di kampung, jadi line internet ataupun capaian internet itu tidak berapa laju. Okay, ditambah pula dengan biasanya kita di rumah dan ada setengah kerja yang kita lakukan. Pengajaran yang saya perolehi daripada tema yang diberikan ialah kita mempunyai kebebasan untuk bersuara tanpa perlu dibatasi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Pengalaman yang saya perolehi daripada proses pembikinan video ini pula, saya dapati ahli kumpulan saya memberikan kerjasama yang sangat baik. Walau bagaimanapun, berikutan dengan pandemik COVID-19 yang melanda dunia, video ini terpaksa saya jalankan di rumah. Hal ini disulitkan oleh faktor persekitaran yang agak bising di rumah saya. Walau bagaimanapun, video ini berjaya juga disiapkan dengan jayanya. Islam mengiktiraf hak-hak kebebasan manusia tanpa mengira agama yang mereka anuti. Antaranya ialah hak kebebasan bersuara. Walau bagaimanapun, ia hendaklah mengikut batas-batas syariah yang telah ditetapkan tanpa mendatangkan kesan negatif dan berlakunya kerosakan. Cabaran saya ketika melakukan video ini adalah saya mempunyai capaian internet yang agak lemah untuk menghantar video yang telah saya siapkan kepada ketua kumpulan. Selain itu, suasana yang agak bising yang mengganggu saya untuk melakukan video ini. Pengajaran yang saya dapati dalam menjalankan kajian ini ialah sebagai anggota masyarakat, kita mestilah mengambil tahu tentang hak kebebasan bersuara walaupun kita berusia kanak-kanak ataupun kita berusia tua. Hal ini kerana hak kebebasan bersuara dapat membawa kepentingan kepada diri sendiri, masyarakat maupun negara. Jadi yang keduanya ialah cabaran dalam pembikinan video dan cabaran dalam menjalankan kajian ini. Cabarannya ialah seperti yang kita tahu, pada masa pandemik ini, semua perbincangan dilakukan secara atas talian, di mana kita tidak dapat memastikan pelibatan semua ahli di dalam perbincangan tersebut. Keduanya, dalam pembikinan video ini, saya tidak mempunyai aplikasi tertentu untuk mengedit video di dalam laptop. Jadi ia merupakan sesuatu yang sukar bagi saya. Harapnya video ini dapat menyampaikan
mesej yang ingin kami bawakan, iaitu kebebasan bersuara bukan sahaja hak, malah ianya juga merupakan satu tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia agar kesejahteraan dan keharmonian negara terpelihara. Dalam melakukan tugasan ini, masalah pertama yang saya hadapi ialah masalah komunikasi di antara penunjuk dan secara atas talian. Nilai yang kita dapat daripada video tersebut adalah kita tahu bahawa kebebasan bersuara merupakan hak dan tanggungjawab kita sebagai rakyat Indonesia. Ia merupakan sangat penting dalam kemajuan pentadbiran negara. Kebebasan bersuara juga mempunyai batas-batasnya tersendiri dan kita tidak boleh melampaui batas tersebut. Cabaran saya ketika melakukan video ini adalah line internet saya di rumah sangat lemah dan saya terpaksa keluar daripada rumah ini untuk mencari line yang lebih laju untuk hantar video kepada rakan saya untuk diedit, dan juga susah untuk mendapatkan suasana yang tiada gangguan bunyi. Baiklah, sekian itu saja daripada kami, Freedom. Terima kasih kerana menonton.